Baiklah, perkongsian kali ini, teori atau kemahiran, mana lebih penting? Topik ini sudah jadi perbualan hangat atau perbincangan, masing-masing memberikan hujah tentang teori atau kemahiran, mana yang lebih penting. Jadi, dengarkan kupasan saya tentang perkongsian ini. Teori atau kemahiran, mana lebih penting? Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, apakah itu teori? Teori dalam Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud prinsip-prinsip ataupun asas-asas kasar yang menjadikan ataupun yang membentuk perkembangan sesebuah pengetahuan. Manakala kemahiran pula ditafsirkan sebagai kepandaian atau kecekapan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Baiklah guys, teori atau kemahiran, mana satu lebih penting ni? Jika kita lihat, kita sebagai Muslim ataupun kita sebagai seorang Islam, kita diarahkan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Islam, mengerjakan solat, mengerjakan ibadah seperti puasa. Di manakah tercatatnya semua arahan-arahan ini, semua suruhan ini? Kita boleh katakan semua ini tercatat di dalam Al-Quran. Tetapi di manakah untuk kita jadikan rujukan bagaimana untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini? Sudah pasti kita akan rujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah untuk melaksanakan setiap ibadah ini? Dan boleh kita katakan Nabi Muhammad adalah rujukan kita dalam praktikal ataupun sebagai rujukan kemahiran untuk kita melaksanakan ibadah ini. Di peringkat ini, saya ingin sebutkan tentang terlebih dahulu tentang perkaitan antara teori dan kemahiran, tentang contoh teori dan kemahiran di peringkat awal ini. Guys, tentang soal mana satu lebih penting sebenarnya tidak wujud jika kita dapat melihat kepentingan kedua-dua aspek ini, teori dan kemahiran ini, jika kita dapat lihat daripada perspektif yang luas dan positif. Bayangkan, sebagai contoh, kita diberikan paku dan juga penukul ataupun hammer dengan tugasan untuk memasukkan paku tersebut ke dalam sebuah kayu. Bayangkan, kita sudah tahu untuk dipastikan paku tersebut tertusuk ke dalam kayu adalah dengan menggunakan hammer ataupun penukul tadi. Tapi bayangkan, dengan teori yang kita tahu tadi, tetapi kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat menggunakan penukul tersebut dengan baik. Kita tidak tahu bagaimanakah untuk memegang penukul. Tapi kita tahu paku tersebut akan hanya masuk jika digunakan penukul tadi. Ini adalah contoh ataupun perkaitan yang ingin saya sebutkan tentang teori dan kemahiran ini sepatutnya dihubung kaitkan. Teori dan kemahiran ini diperlukan. Paku tersebut tidak akan dapat masuk ke dalam kayu dengan hanya kita mempunyai pemikiran ataupun teori sahaja. Ini membawa maksud kita memerlukan kedua-duanya. Kita memerlukan kemahiran untuk memegang hammer tersebut, memegang penukul tersebut untuk diketuk paku ke dalam kayu. Ini menggambarkan tentang betapa pentingnya teori dan kemahiran ini diselaraskan dan disekalikan dalam setiap tugasan ataupun kehidupan kita. Sahabat-sahabat, persoalan tentang teori dan kemahiran ini mana satu lebih penting? Bagi saya seperti kita bertanya tentang hakikat ayam dan juga telur, mana satu yang lahir dahulu? Mana satu yang wujud dahulu? Sahabat-sahabat ada jawapan? Ayam ataupun telur yang wujud dahulu. Jadi samalah seperti persoalan tadi, teori dan kemahiran, mana satu lebih penting? Jika ada ruang untuk kita meletakkan which one ataupun teori ataupun kemahiran, mana satu lebih penting? Mungkin saya boleh sebut teori ataupun kemahiran akan lebih penting bergantung kepada profession ataupun tugasan-tugasan yang kita lalui. Tetapi hakikatnya kedua-dua ini diperlukan setiap masa, setiap tugasan yang kita laksanakan, setiap perkara yang kita lalui dalam kehidupan kita. Banyak contoh yang kita boleh berikan antara contoh yang telah saya berikan sebentar tadi. Sebagai kesimpulan, sebenarnya teori dan kemahiran ini diperlukan setiap masa. Teori dan kemahiran ini sebenarnya mempunyai perkaitan dan hubung kait yang amat cantik, seperti bagai aur dengan tebing dan juga ibarat irama dan lagu. Sahabat-sahabat, kedua-dua aspek ini perlu dilihat bergerak seiringan. Mungkin peratusan penggunaannya tidaklah sama, tetapi kita perlu akui jika salah satunya tidak wujud ataupun tidak ada, tidak digunakan, kita dapat lihat kepincangan melalui hasil tugasan yang dilaksanakan tanpa menggunakan salah satu aspek tadi. Ianya seperti tahu buat tapi tiada alat. Tiada alat tetapi tahu buat. Beza kan? Sebagai penutupnya, teori dan kemahiran ini sahabat-sahabat sebenarnya sama penting dan sama hebat diperlukan dalam setiap tugasan ataupun profession kita. Jangan kita bangga ataupun kita seronok dengan pointer yang kita perolehi selepas graduate.
Tetapi hakikatnya apabila kita berhadapan dengan nature of job di luar sana, kita terkulai layu, tidak dapat praktikkan setiap apa yang kita pelajari dalam nature of job yang kita lalui. Kita tidak mampu apply setiap teori yang kita pelajari di dalam dunia pekerjaan kita. Sahabat-sahabat, seimbangkanlah teori dan kemahiran ini, terutamanya soft skill. Baiklah, insya-Allah saya akan kongsikan apa itu soft skill dalam perkongsian yang akan datang. Perkongsian ini lebih kepada pandangan ataupun pendapat peribadi saya. Jika anda mempunyai pandangan ataupun perkongsian anda untuk dikongsikan dengan topik ini, sila komen di ruangan di bawah. Jangan lupa like dan subscribe jika anda memikirkan pandangan ini baik untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.